Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma la 'ilma lana illa ma 'allamtana fa'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, tuan-tuan, puan-puan, para jemaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala sekalian. Syukur kita pada Allah Subhanahu wa taala pada malam ini kita dapat berkumpul lagi untuk kita sama-sama mempelajari sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam kehidupan seharian kita. Kerana dalam sunnah adanya kejayaan, dan dalam sunnahlah tanda kita cinta pada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau kita hanya mendakwa bahawa kita cinta Nabi, sayang Nabi, umat Nabi, tetapi tidak mengikut cara kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka wal iyazbillah kita berdusta di dalam kata-kata kita. Oleh itu, untuk kita menguatkan lagi kita punya kalimah syahadah kita, iaitu kalimah Muhammadur Rasulullah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Salah satu tuntutan daripada Muhammadur Rasulullah yang kita akui Muhammad itu adalah pesuruh Allah sallallahu alaihi wasallam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam segala selawat, ialah kita mengikuti cara kehidupan Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam aqidah, dalam ibadah, dalam muamalah, dalam muasyarah, dalam akhlak kita, iaitu kehidupan seharian kita. Bukan saja dalam ibadat, tetapi begitu juga dalam kehidupan seharian. Kerana itu yang dituntut daripada kita sebagai umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita masih lagi dalam bab wudu. Wudu ini adalah antara perkara yang penting di dalam menentukan beberapa ibadat kita. Antaranya ialah sahnya solat. Begitu juga sahnya tawaf kita. Ini memerlukan kepada wudu. Maka kalau tak sempurna wudu kita, maka sia-sialah solat kita, umrah kita dan haji kita. Oleh kerana itu, hendaklah kita belajar sungguh-sungguh dan perhatikan sungguh-sungguh apa yang Imam Al-Ghazali nak ajar kita melalui kitabnya Bidayatul Hidayah ini. Seperti mana yang saya sebut banyak kali dalam kelas ini, yang bahawa Imam Ghazali dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menerangkan sunnah-sunnah Nabi bukan mengikut metod dia menulis kitab fiqh. Kalau betul kitab fiqh, dia asingkan cerita rukun wudu, sunat wudu, makruh wudu, perkara yang batalkan wudu. Itu metod ataupun cara menulis kitab fiqh. Tetapi kitab ini adalah kitab nasihat. Kitab nasihat dan penerangan bagaimana kita nak mengikut sunnah-sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi dia gabungkan antara rukun, sunat dan sebagainya tanpa dia memisahkan tajuk-tajuk perbincangan. Cuma ada beberapa perkara yang dia beri isyarat bahawa ini adalah wajib ataupun sunat yang perlu dijaga dan seumpamanya. Setiap kitab tu kita kena tahu dia punya metod dia. Sama juga macam kalau kita belajar kitab tafsir. Ada tafsir yang mana dia lebih fokus kepada ahkam, hukum hakam. Ada tafsir dia lebih fokus kepada riwayat-riwayat hadis, macam ahkamul Quran. Begitu tafsir Ibn Kathir Al-Quranil Azim. Ini ada metod-metod dia, cara-cara penulisan yang mana kita kena faham penulis itu karang kitab untuk tujuan apa dan dia guna metod apa. Begitu juga kitab kita ini, berkali-kali saya sebut supaya kita faham. Jangan anggap kitab ini kitab fiqh.
Walaupun dia cerita tentang wuduk, nanti cerita tentang solat dan sebagainya, tapi dia adalah kitab yang mengajar kita jalan permulaan untuk kita dapat hidayat. Dan dalam penerangannya dia menceritakan sunnah-sunnah Nabi SAW dalam kehidupan seharian. Baik, kita dah selesai hinggalah buat madmadah dan istinsyaq, iaitu berkumur-kumur, keluarkan air daripada mulut, lepas tu kita basuh hidung, hinggalah kita keluarkan air daripada hidung. Muka surat 12 kita dah selesai. Mudah-mudahan insya-Allah kita dah amalkan sunnah al-madmadatu wal istinsyaq, iaitu berkumur-kumur dan masukkan air dalam hidung. Mungkin sebelum ni kita anggap sunat, kita tak amal, kita tak jaga, tetapi selepas kita belajar, maka kita amalkan. Dan insya-Allah mudah-mudahan kita dapat kesan seperti mana yang kita dah terangkan sebelum ini, khususnya kesan daripada masukkan air dalam hidung hinggalah kita rasa perit, hingga ke khayshum kita, kemudian kita keluarkan hinggalah bersih kita punya saluran hidung kita, hinggalah syaitan tidak mampu untuk lepak-lepak di situ. Ini kita dah terangkan sebelum ini tentang al-madmadatu wal istinsyaq, iaitu berkumur-kumur dan basuh bersih hidung, dalam hidung kita, saluran pernafasan kita tu. Muka surat 13, kemudian cedoklah air dengan tapak tangan. Ini kita pun dah sebut, apabila kita cedok air guna tapak tangan, kita niatkan sebagai cedokan. Jadi tak ada masalah isu air mustakmal tak mustakmal. Cedoklah air dengan tapak tangan untuk membasuh mukamu, dan basuhlah ia bermula dari permulaan dahi. Ini detail sunnah basuh muka macam mana. Kita tahu ambil wuduk kena basuh muka, tapi ada orang dia basuh muka, dia ambil air tangan macam tu, pum, macam tu je. Dia setakat kenakan air kat muka, tak cukup. Ramai orang ambil wuduk, dia setakat kenakan air kat muka, dia tak tahu mana yang kena, mesti kena air. Dia anggap muka tu muka lah. Dalam hukum wuduk, yang dimaksudkan muka ialah seperti mana yang kita nak bincangkan ini, mesti kena air pada muka yang dimaksudkan itu. Bukan mengikut yang kita faham muka bahasa Melayu tu muka lah, mata ni dalam muka, hidung dalam muka, hidung muka. Tapi ada had yang sekurang-kurangnya kita kena pastikan air sampai ke tempat-tempat itu. Dan basuhlah ia bermula dari permulaan dahi. Cara letak tangan ketika basuh muka boleh dua. Satu guna dua tapak tangan, satu lagi boleh satu tapak tangan. Sekiranya kita rasa cukup air dengan satu tapak tangan, maka memadai dengan satu tapak tangan. Kalau kita rasa perlu pada dua tapak tangan, boleh. Dua-dua cara itu adalah sunnah Nabi SAW. Baik, kalau kita dua-dua atau satu, yang penting kita mula daripada mana? Kita mula daripada atas, iaitu tangan kita tu letak di dahi. Ada orang mula dari tengah, ada orang mula dari bawah. Sunnahnya bermula daripada dahi. Dan basuhlah ia bermula dari permulaan dahi sehingga ke bawah dagu pada ukuran tegak, iaitu menegak hingga ke dagu. Dagu yang wajib dibasuh sampailah yang kita rasa. Kalau kita rasa dagu kita ni ada tulang, kemudian rasa lembut, yang tulang tu sampai ke tulang tu adalah basuhan wajib. Bawah ni, bawah dagu kita ni kita rasa lembut tu dah termasuk, termasuk antara dua tulang tu, itu dah tak wajib untuk basuhan muka. Sehingga ke bawah dagu, bukannya sehingga dagu, sehingga ke bawah dagu. Maksudnya bawah dagu itu tulang yang kita rasa ada tulang tu. Tuan-tuan boleh rasa sendiri. Pada ukuran tegak, dan dari telinga ke telinga. Satu lagi pada ukuran lebar, melebar pula daripada telinga
hinggalah ke telinga, termasuklah digalakkan untuk basuh telinga. Kerana kalau kita belajar kitab At-Taqrirat As-Sadidah, iaitu kitab fiqh Syafi'i yang dikarang oleh ulama semasa Syekh Hasan, bagaimana diterangkan tentang basuh telinga ni. Basuhan telinga ni, basuh kepala pun kenakan basuh telinga. Ketika basuh kepala pun basuh telinga. Ketika basuh telinga pun basuh telinga. Sekurang-kurangnya 3 kali telinga kita ni kena air. Basuh muka pun, telinga pun kena. Yang wajib tu daripada paras cuping telinga ni lah. Yang telinga tu sendiri tak wajib. Tetapi dalam basuhan sunat untuk muka, telinga pun kita kenakan. 3 kali basuh muka, dah 3 kali basuh telinga. Waktu basuh kepala, ni orang kita jarang buat. Orang kita suka ambil yang sunat paling ringkas, sunat paling sikit pahala. Basuh kepala, nanti kita akan masuk juga bab tu. Tapi alang-alang dah cerita telinga ni, saya masuk terus cerita. Ketika basuh kepala, orang kita biasa ambil wudu apa? Ambil air tap macam tu je dekat ubun-ubun. Sah wudu, tapi tak dapat pahala penuh basuh kepala. Sebanyak mana rambut kita kena waktu basuhan wudu, lebih banyaklah lagi pahala. Nanti kita akan detailkan cara basuhan yang betul untuk kepala. Sapu kepala yang betul macam mana. Waktu sapu kepala, basuh kepala tu pun telinga pun kena juga. 3 kali, dah 6 kali. Dan waktu basuh telinga pun, telinga pun kita basuh juga 9 kali. Sebahagian kitab tulis sampai kena 12 kali. Kena kat telinga sahaja. Salah satu sebabnya ialah telinga kita ini antara sebab-sebab yang kita banyak melakukan dosa dengan mendengar atau memperdengarkan, sengaja tak sengaja, macam-macam kita punya dengar kita, supaya terhapus dosa-dosa. Baik, telinga ke telinga, satu lagi pada ukuran lebar. Sampaikanlah air ke tempat at-tahzif. At-tahzif ni mana? At-tahzif ni ialah kawasan yang biasanya perempuan dia tak jaga sangat. Maksudnya dia tak kenakan air sebab pakai telekung, pakai tudung dia tu. Bila dia pakai tudung, dia tutup dahi, dia tutup kawasan dahi ni. Dia nak ambil wuduk mungkin di tempat awam ke, ataupun tengah telekung dia nak ambil wuduk ke, dia tak basuh kena dalam kawasan tahzif tu. Iaitu kawasan yang biasanya kaum wanita mengelakkan air mengenainya, yang terletak di antara pangkal telinga sehingga sudut dahi. Ni kawasannya ni, kawasan antara kening hingga sini ni, kawasan dekat-dekat dahi ni dia panggil kawasan tahzif, yang terletak di antara pangkal telinga sehingga sudut dahi. Aku maksudkan bahagian yang termasuk dalam dahi di muka, iaitu bahasa mudahnya, iaitu mudah fahamnya, basuhan sampai ke dahi itu pastikan kena. Kawasan dahi itu, yang semua yang sampai ke anak-anak rambut tu, pastikan kena air. Sampaikanlah air kepada 4 tempat tumbuh bulu. Bulu-bulu yang ada di muka kita ni, ada bulu-bulu yang wajib juga kenakan air, dan kulit yang ada di sebalik bulu-bulu itu pun wajib kenakan air. Apa dia? 2 kening, itu yang pertama, kening, iaitu kening ni pastikan kening pun kena air. 2 belah misai, misai pun ada orang misai tebal kan, dia suka bola misai, pun pastikan air kena pada setiap helai misai tu. Bulu mata pun pastikan kena air. Dan rambut tepi ni 4 bulu yang dimaksudkan, iaitu sideburn, iaitu bulu yang selari dengan 2 telinga bermula dari janggut. Sideburn ni tidak dipanggil janggut. Sebab tu dalam perbincangan tentang hukum simpan janggut tak simpan janggut ni, yang dimaksudkan janggut ialah yang di bawah dagu.
Yang dagu ni janggut. Selain daripada dagu, itu bukan janggut. Dia ada nama-nama. Sebenarnya ada 10 nama bulu di dalam bahasa Arab, di dalam kawasan muka saja. Ada 10 nama. Kening, bulu mata, bulu misai, janggut yang bawah bibir ni, janggut dagu, janggut yang dekat dagu, sideburn, kemudian antara sideburn ke janggut, bulu yang kadang-kadang tumbuh di dahi, bulu yang kadang-kadang ada tumbuh di pipi, semua tu ada di dalam fiqh. Tetapi di sini direngkaskan yang biasanya bulu-bulu yang ada pada kita ni ada 4 jenis bulu, maka perlu dibasuh. Wajib menyampaikan air ke kawasan yang tumbuh bulu, termasuklah janggut yang nipis. Bab janggut ni ada detail dia. Sekiranya janggut itu nipis, apa maksud nipis? Maksud nipis duduk dalam 5 meter. Macam kita duduk berbual meja satu meja lah, 2 meja macam tu 5 meter, boleh nampak kulit di sebalik janggut itu. Ingat kita hanya bincang dalam kawasan wajib basuh muka. Sekiranya janggut ada di kawasan wajib basuh muka, pipi ke, dagu bahagian depan ke, hanya bincang kawasan yang wajib basuh. Sekiranya kawasan wajib basuh itu bulu janggutnya nipis, maksud nipis ni nampak kulit di sebalik janggut yang ada, wajib sampaikan air ke kulit tersebut. Tapi sekiranya janggut itu tebal, tak nampak kulit langsung. Setengah orang dia janggut tebal kan, dia simpan jambang ni kat pipi ni wajib basuh. Tapi sebab jambang dia tebal sangat, tak nampak kulit di sebalik janggut tu. Itu apa hukum dia? Iaitu wajib menyampaikan air ke kawasan yang tumbuh bulu, termasuklah janggut yang nipis. Kalau janggut nipis, wajib sampaikan air, bukan tebal. Kalau tebal, tak wajib sampaikan air ke kulit tersebut. Kita kena faham Jadi orang yang ada janggut ni, ibaratnya dia ada diskaun lah dalam bab menyampaikan air ke pipi ke kulit yang ada dalam kawasan wajib basuh tu. Ketika membasuh muka, ucaplah, ini doa, antara doa yang ulama sarankan. Doa ni adalah ulama-ulama saranan ulama. Doa-doa saranan ulama. Kalau tak kerti bahasa Arab, kita boleh maksudkan dalam bahasa Melayu. Basuh muka, kita basuh tu iaitu dalam keadaan kita doa. Ingat, sebelum ni banyak kali saya sebut, kalau wuduk dalam tandas, jangan baca doa itu di lidah kita. Tak boleh. Boleh lalukan dalam hati sahaja. Kalau luar tandas tak apa, tempat wuduk khas macam kita di masjid kita ni, Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tabyaddu wujuha awliyaik, wa la tusawwid wajhi bi dhulumatika yawma taswaddu wujuha a'daik. Taswaddu wujuhu a'daik. Di sini wujuhu, tabyaddu wujuhu. Siapa ada kitab tu boleh betulkan baris. Kalau tubayyid wujuha, Allahumma bayyid wajhi binurika yawma tubayyidu wujuha. Tapi kalau kita baca tabyaddu wujuhu, tabyaddu wujuhu awliyaika, wala tusawwid wajhi bidhulumatika yawma taswaddu. Kalau tusawwid wujuha, jadi kita ubah sahaja, senang satu, wala tusawwid wajhi bidhulumatika yawma taswaddu wujuhu. Hu tu baris atas tukar kepada baris depan. Taswaddu wujuh a'daika. Itu penting kita belajar, kita tahu dia punya rujukan asal dia, i'rab dia, nahwu saraf dia, bahasa Arab dia yang asal, kita kena tahu. Sebab tu ulama kata apa? Baca kitab menuntut ilmu ni kena berguru. Bukannya pakai baca lepas tu kita boleh 100%. Macam ni bahasa Melayu dia kita faham, okeylah, tapi yang bahasa Arabnya kita kena rujuk. Banyak sebenarnya bacaan-bacaan yang minta maaf cakap, kalau tak rujuk kena nak jadi imam. Macam imam kita sini, masjid besar, masya-Allah, sudah pastilah ada kursus-kursusnya. Kadang-kadang imam-imam di setengah-setengah tempat surau kampung,
Dia baca ikut dan dia je. Allahumma hdina fi man hadait. Bahasa Arab ni bertukar barik, bertukar panjang pendek pun dah bertukar makna. Contoh, mata, telah mati. Mata, bila? Pendek, panjang pendek. Mata telah mati. Ma tu panjang, mata, bila? Allahu Akbar, Allah Maha Besar. Allahu Akbar, adakah Allah Maha Besar? Lepas tu kalau dalam fiqh kita belajar rukun qauli tu kena baca dengan tajwid. Sebab tu kena rujuk betul-betul. Takbir tu sahaja, takbiratul ihram tu. Kalau tak betul, dah tak sah semua solat. Allah, panjangkan kalau panjang maksud dia apa? Adakah Allah Maha Besar? Dia tidak meyakini, seolah-olah dia bertanya pula, adakah Allah Maha Besar? Allahu Akbar. Sepatutnya Allahu Akbar. Begitu juga dengan akbar. Ni ramai minta maaf cakap, kena tegur juga. Allahu Akbar, mana ada alif selepas ba? Jangan Allahu Akbar. Akbar tu maksudnya gendang, bergendang. Allahu Akbar, Allah bergendang. Siapa yang dah tahu perkara ini tapi sebut juga dalam keadaan disebut tu dia sedar bahawa sebut maksud bar tu gendang, ada masalah dalam bab akidah. Kena sebut betul-betul. Alfaz ataupun lafaz-lafaz bahasa Arab yang berkaitan dengan agama kena sebut betul-betul. Allahu Akbar, itu baru takbir Allahu Akbar. Belum Fatihah lagi yang banyak salah panjang pendeknya. Belum lagi rukun qauli tahiyatnya. Itu semua kena kita rujuk. Pernah jadi isu dulu. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illahu al-hayyul qayyum. Jadi isu viral. Al-hayyul qayyum ke al-hayyul qayyum? Kalau kita pergi negeri Turki, saya pun waktu pergi Turki dulu adalah beberapa bulan dulu sana. Kebanyakan ulama sana baca Al-Hayyul Qayyum. Maksudnya astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Kita kat Malaysia biasa baca astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Ada ustaz baca hayyul qayyum, ada ustaz baca hayyul qayyum. Bertekak kata yang baca hayyul qayyum tu salah. Tapi kalau kita belajar nahwu, belajar bahasa Arab, tak jadi isu pun. Dua-dua betul. Dua-dua betul. Jadi benda yang kita tahu, alhamdulillah kita tahu. Yang tak tahu kita bertanya. Jangan kita cepat viralkan sesuatu. Oh, ni rupanya selama ni ustaz imam ni baca salah rupanya. Hayyul qayyum, itu pun viralkan. Imam tempat saya baca hayyul qayyum, salah tu. Dua-dua betul, tak ada masalah pun. Wal hayyul qayyum, dia ada cerita mubtada khabarnya, dia ada na'at dia. Itu panjanglah cerita. Jadi tak ada masalah. Baik, artinya saya nak sebut tadi apa dia? Ada setengah-setengah doa yang kita baru hafal ke, kita nak baca ke, kita rujuk dulu orang-orang yang mahir di dalam bidang tersebut, sama nahwunya, bahasa Arabnya dan sebagainya. Jangan suka-suka. Ada minta maaf cakap dia berani mengajar tafsir bahasa Arab pun tak reti. Macam mana dia boleh mengajar tafsir bahasa Arab pun tak reti? Nak sebut awak pergi mana, bahasa Arab disebut dia pergi mana. Aina tadhhabu, engkau nak pergi mana, disebut aina yadhhabu. Benda simple macam tu tak boleh. Macam mana berani mengajar tafsir? Ini benda-benda yang kadang-kadang kita kena berhati-hati ya. Kita dalam bidang apa yang kita kuasai sahaja kita mengajar, ataupun kita belajar tu apa yang betul-betul kita yakin tentang kebenarannya. Baik, saya nak sentuh tadi tentang salah baris.
iaitu kita betulkan kat sini wujuhu awliyaika tabyaddu wujuhu awliyaika wala tusawwib wajhi bi dhulmatika yauma taswaddu wujuhu a'daika. Artinya, ya Allah, serikanlah wajahku dengan cahayamu pada hari engkau serikan wajah para pembantu agamamu. Jangan engkau gelapkan wajahku dengan segala kegelapan pada hari engkau gelapkan wajah para musuhmu. Kalau ikutkan terjemahan, dia kena letak baris apa? Tubayyid wujuha awliyaika dan tusawwid wujuha a'daika. Okey, tadi masalah isu bahasa Arab mungkin kita tak hafal. Kita tak hafal bahasa Arabnya, yang bahasa Melayu itu kita hafal, ataupun kita doa mengikut mafhumnya sahaja dah cukup. Waktu basuh muka, doa dalam hati, ataupun di lidah kalau kita di luar tandas, ya Allah, hari kiamat nanti serikan muka, jangan kau gelapkan muka. Apa sahaja doa-doa kebaikan yang berkaitan dengan wajah, dengan muka, boleh kita doa waktu kita basuh muka. Jangan tinggalkan perbuatan menyelati janggut yang tebal. Kan tadi kita dah sebut kalau janggut tebal tak wajib sampaikan air ke kulit, tapi sunnahnya menyelati. Apa maksud menyelati? Ni jari kita, janggut yang tebal tu dia boleh selat, dia boleh selah, masukkan janggut, dia masukkan jari tu dalam janggut. Ini maksud selati, menyelati. Tahlilul lihyah dalam bahasa Arabnya, istilah dalam kitab fiqahnya tahlilul lihyah, iaitu menyelati. Itu sunat. Tetapi oleh kerana Imam Ghazali dah ajar kita daripada awal, sunnah kalau kita tinggalkan kita rugi, maka di sini dia ingatkan kita jangan tinggalkan perbuatan. Bukan maksud jangan di sini haram. Bukan maksud jangan di sini haram. Sebab tu saya sebut banyak kali, metod penulisan kitab kita kena tahu. Kalau kita tak tahu, oh jangan ni maksudnya kalau tinggal haram. Bukan itu maksudnya. Maksudnya sunnah ini adalah sunnah yang kalau boleh kita jangan tinggal. Jangan tinggalkan perbuatan menyelati janggut yang tebal. Setelah itu basuhlah tangan kananmu. Dah selesai bab muka. Basuhlah tangan kananmu dan kemudian tangan kiri berserta kedua-dua siku. Ingat berserta. Apa maksud berserta? Mesti siku pun dibasuh. Ada orang dia basuh hingga siku. Kena faham tu bahasa tu. Hingga siku bermakna siku tak termasuk. Kita kata apa? Jalan hingga ke pintu. Dia pun ngam-ngam sampai pintu, dia patah balik. Awak, saya beri awak hadiah, kalau awak jalan sampai ke pintu, ngam-ngam pintu, dia patah balik. Bahasa Arab ila lil ghayah, dengan ila iaitu ila tu, ilal marafiq dalam Al-Quran, sama ada sampai situ sahaja limit dia, ataupun ma'iyah, bersama dengan siku. Sebab tu di sini Imam Ghazali menggunakan perkataan apa? Berserta kedua-dua siku, bukan hingga ke siku. Kena faham bahasa ulama' ni. Sebab tu saya sebut banyak kali, kitab Imam Ghazali, setiap perkataan yang digunakan adalah mutiara. Sebelum ni kita dah belajar kitab apa? Kita belajar kitab sirah. Kitab sirah tu, satu perenggan tu adalah cerita. Kita tahu poin sikit, kita tahu poin dalam satu perenggan tu pun kita dah nampak cerita. Berbeza dengan kitab Imam Ghazali. Kitab Imam Ghazali, setiap perkataan dia adalah mutiara yang perlu dirungkaikan, perlu disyarahkan. Baik. Berserta bermaksud siku pun termasuk dalam basuhan wajib. Jangan hingga ke siku, hingga ke siku, sampai siku ngam-ngam je. Sampai siku ngam-ngam, dia basuh situ je. Tidak. Berserta dengan siku. Siku tu pun, apa yang dikatakan siku? Semuanya ada siku. Maksudnya basuhlah semua, termasuk siku itu, sehingga pertengahan lengan atas. Yang ini sunat, iaitu hingga pergelangan lengan atas. Kenapa? Ini antara amalan Abu Hurairah radhiyallahu an, dia melebihkan basuhan hinggalah pergelangan atas. Kerana
tu dia cerita kenapa kena basuh sampai lengan atas. Sepatutnya sampai siku sahaja. Kenapa kena sampai lengan atas? Dia punya syarahnya itu untuk pergelangan atas. Dalam bahasa Arab dia ada syarah pada kalimah apa tu. Dia punya rujuk dia kalimah itu apa dia. Kerana perhiasan di dalam syurga akan dipakaikan pada tempat yang terkena wudu. Kalau kita basuh ngam-ngam sampai siku, perhiasan di tangan kita sampai ke siku sahaja. Sekiranya kita basuh sampai ke atas, pergelangan atas, lengan atas, bila lengan ni lah lengan atas siku ni hingga ke atas, maka dapatlah kita pakaian perhiasan di syurga nanti hinggalah ke kawasan kena wudu. Ini antara amalan Abu Hurairah radhiyallahu an, iaitu fasbighul wudu, isbaghul wudu, iaitu melebihkan basuhan-basuhan wudu. Ketika memasuh tangan kanan, ucaplah Allahumma a'tini kitabi biyamini wa hasibni hisaban yasira. Bahasa Melayunya sama ada lafaz yang sama ataupun maksudnya, artinya ya Allah, kurniakanlah buku amalanku dengan tangan kanan dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Hitunglah aku di akhirat nanti mudah-mudah. Terima buku catatan amalan melalui tangan kanan, berbeza dengan buku catatan amalan diterima melalui tangan kiri. Ini insya-Allah semua kita tahu benda ni. Di akhirat nanti kita semua akan menerima buku catatan amalan kita. Semua kita tak terkecuali. Ada sebahagian orang, fa'amaman utiya kitabahu biyaminih, sesiapa yang diberi buku catatan amalan di tangan kanan dia, maka dikatakan kepada dia faqra yamin fayaqulu ha umqra'u kitabiyah, maka dikatakan kepadanya silakan baca. Dan orang ini pun akan mendapati bahawa dia adalah termasuk orang-orang yang berjanji inni dhanantu anni mulaqin hisabiyah fahuwa fi 'ishatin radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Orang yang diterima buku catatan amalan di tangan kanan, dia akan dimasukkan dalam nikmat-nikmat syurga, yang mana dalam syurga itu buah-buahan yang mudah untuk dipetik, dikutip, dimakan. Itu orang yang diterima buku catatan amalan melalui tangan kanan. Maksudnya dia ahli syurga. Amma man utiya kitabahu bishimalihi fayaqulu ya laitani lam uta kitabiyah wa lam adri ma hisabiyah ya laitaha kanatil qadiyah. Orang yang terima buku catatan amalan melalui tangan kiri, dia akan menyesal, dia akan dipanggil untuk masuk api neraka Allah Subhanahu wa taala. Azan.
La ilaha. Baik, itu tadi doa ketika basuh tangan kanan. Ya Allah, kurniakanlah buku amalanku dengan tangan kanan dan hisablah aku dengan hisab yang mudah. Allah mahasibni hisaban yasira, iaitu kita punya soal jawab kita. Soalan beresa itu mudah-mudahlah ya Allah. Ucaplah ketika membasuh tangan kiri, Allahumma inni a'udzubika an tu'tiyani kitabi bishimali aw min wara'i dhahri. Artinya, ya Allah, aku berlindung denganmu agar engkau tidak memberikan buku amalanku kepadaku kepada tangan kiriku atau dari belakangku. Selain daripada tangan kanan, selain daripada terima buku catat amalan dari tangan kanan, ada yang terima dari tangan kiri. Tangan kiri ni pula ada dua cara. Satu terima daripada depan, satu lagi kiri tapi daripada belakang. Ini lagi nyanyi. Selesai tentang basuh tangan kanan, tangan kiri 3 kali. Kemudian liputilah kepalamu. Ingat liputilah kepalamu. Bukan setakat sapu macam saya sebut tadi. Orang kita suka sapu macam tu je. Liputi. Apa maksud liput? Ialah kenakan kepalamu. Meliputi. Iaitu kenakanlah kepalamu dengan sapuan air. Iaitu kamu basahi 2 tangan, bukan 1 tangan. Untuk kepala 2 tangan. Tadi kita kata basuh muka boleh setangan, boleh 2 tangan. Kepala 2 tangan. Temukan hujung jari jemari tangan kanan dan kiri. Ini sunahnya. Jari jemari ini ditemukan. Temukan hujung jari jemari tangan kanan dan tangan kiri, letakkannya di bahagian hadapan kepala. Letakkan di hadapan kepala. Gerakkan kedua-duanya sehingga ke belakang tengkuk. Ini Imam Ghazali aja. Siapa Imam Ghazali semua kita dah kenal dah. Orang yang paling pakar di dalam bidang fiqh dan juga di dalam ilmu tasawuf. Dia gabungkan dua-dua ilmu itu dalam kitab dia ini. Maka dia ajarlah seperti mana yang ada dalam riwayat-riwayat hadis dan amalan-amalan ulama. Ini kita cerita wuduk yang sempurna. Kalau sekadar nak cukup makan sahaja, nak cukup lulus sahaja, buatlah macam biasa. Ambil air, kenakan sikit aja, cukup makan, lulus, sah wuduknya. Tetapi alang kepalang kita dah basuh kepala, kenapalah kita tak ambil yang sempurna, yang penuh. Bukan susah pun, bukan kena bayar duit pun, bukan ambil masa sangat pun. Iaitu kita temukan, kemudian mulakan di bahagian hadapan kepala, gerakkan kedua-duanya sehingga ke belakang tengkuk, lalu kembalikannya semula ke bahagian hadapan kepala. Kembalikan tu ada 2 cara. Waktu saya belajar dulu dengan syekh saya, iaitu waktu basuh macam ni, waktu terbalikkan, boleh terbalikkan tangan, kenakan air yang kat belakang, ataupun patahkan balik, kenakan juga air yang ada di tapak tangan kita. Kembalikannya semula ke bahagian hadapan kepala. Itu yang dimaksudkan liputilah. Lalu kembalikanlah semula ke bahagian hadapan kepala. Cara ini dikira sekali, dan lakukanlah sebanyak 3 kali. Begitu juga pada anggota badan yang lain. Maksudnya 3 kali. Kan tadi dia tak ada cerita 3 kali. Basuh muka dia tak ada cerita 3 kali. Basuh tangan dia tak ada cerita 3 kali. Kat sini disebut 3 kali. Begitulah juga lakukan pada anggota badan yang lain. Maksudnya 3 kali. Jangan salah faham pula. Anggota badan lain ni semua kita kata tangan terbalik tadi tu. Bukan. Maksud 3 kali itu adalah pada anggota yang lain. Baik. Kalau kita dah buat basuhan yang macam mana Imam Ghazali ajar, yang diambil daripada hadis dan juga amalan ulama yang diturunkan kepada anak-anak muridnya, insya-Allah lah selamat wuduk kita. Tapi kalau kita buat yang setakat cotek-cotek tu, kita sentuh macam tu, ini kena jaga baik-baik. Rukun wuduk adalah basuh kepala, bukan basuh rambut.
Rukun wudu adalah kenakan air, sapu kepala. Faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum. Sapulah kepalamu, sekurang-kurangnya sapu, basuh pun boleh. Tapi nak ceritanya air tu kena kepada kepala, bukan rambut. Sekiranya kita setakat ambil air kena pada rambut, contohnya perempuan, rambut yang panjang, laki ke panjang belakang, dia basuh rambut, dia tak basuh kepala, dia sapu air pada rambut, bukan sapu pada kepala, tak sah wudunya. Bila saya ajar macam ni tuan-tuan sekalian, pernah ada, memang ada orang jumpa saya, ustaz, first time ni ustaz saya dengar, selama ni memang saya selalu sangat ambil wuduk saya basuh macam ni je. Maksudnya dia pakai tudung, dia tak nak buka tudung dia apa semua, entah macam mana, dia masukkan tangan dalam telepon dia, tudung dia, dia sapu rambut aja. Ini kena jaga baik-baik. Basuh ataupun sapu kepala, bukan rambut. Kepala lain, rambut lain. Kenakan air di kepala. Lalu cara ini dikira sekali dan lakukanlah sebanyak 3 kali. Begitu juga pada anggota badan yang lain, iaitu 3 kali. Ucaplah, ini doa basuh kepala ataupun sapu kepala. Basuh lain, sapu lain. Basuh lain, sapu lain. Tengok tu perenggan, dia tulis apa? Kemudian liputilah kepalamu dengan sapuan air. Sapu tau, bukan basuh. Apa beza? Apa beza basuh dengan sapu? Basuh dalam bahasa Arab mesti air itu mengalir. Sapu tak mesti mengalir. Air tadi ada, tak mesti kita takungkan air tadi. Tadi air tak mesti kita takungkan, setakat basah cukup. Lalu tak perlu takungkan air. Waktu basuh kepala tu, sapu kepala, cukup kenakan air saja. Tak perlu takung air. Tak. Sebab syarat wajib dia adalah sapu. Kalau basuh, air mesti mengalir. Maksudnya kita basuh muka, air yang kita kenakan kat muka mesti mengalir. Adakah air tak mengalir? Ada. Orang pergi umrah, dia ajar supaya memudahkan ambil wuduk. Kalau terbatal wuduk dalam masjid atau kapal terbang, guna spray. Saya setiap 2 minggu sekali, hari Jumaat baru lepas pun semalam, buat kursus umrah. Siapa-siapa boleh datang, tak mesti yang pergi umrah dengan syarikat saya saja. Siapa-siapa sila datang. Setiap hari Jumaat 2 minggu sekali. Minggu depan ni tak ada, minggu satu lagi ada. Salah satu yang kita belajar adalah guna spray. Sebab depan mata saya pernah nampak jemaah, dia guna spray, dia setakat sap, dia ingat dah sah wuduk dia. Selagi mana, bukan cuma umrah saja, kadang-kadang orang sakit di hospital dan sebagainya, kita wudukkan mak kita ke anak kita ke, kita setakat spray ataupun basahkan air tisu ke ataupun tuala ke, kita basahkan, itu hanya dipanggil sapu. Bila spray dia setakat menembak, dia menitik-nitik aja, dia titik aja, dia melekat titik, dia tak mengalir. Selagi mana tak mengalir, tak sah. Bila dia mula sahaja mengalir, kita kena sembuh banyak kali sikit. Bila mula sahaja mengalir, barulah kita boleh sapu. Sebab waktu tu baru dia nama basuh. Bukan setakat spray tu dia melekat. Dia melekat tak mengalir lagi. Air sikit-sikit air spray tu belum sah lagi untuk kita sapu. Untuk kita basuh muka tak sah. Tapi bila dah mula mengalir, baru kita ratakan. Begitu juga di tangan, begitu juga kaki. Sebab muka wajib basuh, tangan wajib basuh, kaki wajib basuh, kepala tak wajib basuh, memadai dengan sapu. Itu beza sapu dengan basuh berbeza. Okay, yang terakhir penutup, ucaplah doa ini: Allahumma ghashini min rahmatika wa anzil alayya min barakatika wa adhillani tahta dhilli arshika yawma la dhilla illa dhilluk Allahumma harrim sya'ri wa bashari 'ala an-nar. Maksudnya, ya Allah, ditupilah aku dengan rahmatmu, turunkanlah segala keberkatanmu ke atasku, dan naungilah aku di bawah naungan arasmu pada hari yang tidak ada naungan kecuali naunganmu.
Ya Allah, jadikanlah rambut dan kulitku haram ke atas api neraka. InsyaAllah mudah-mudahan apa yang kita belajar pada malam ini dapat mencantikkan lagi, membaguskan lagi, mengkualitikan lagi wuduk kita, supaya dengan itu bertambahlah kualiti solat kita. Sebab kita punya solat, tuan-tuan dan puan sekalian, sejauh mana kita jaga kualiti wuduk, sejauh itulah mudah kita solat khusyuk. Ini pesanan ulama. Kenapa kita solat kita susah nak buat khusyuk? Antara sebabnya dua. Banyak sebab, antara sebabnya dua. Kita punya istinja tak betul, kita dah detailkan hari itu tentang istinja. Dan juga wuduk kita tak sempurna. Wuduk kita membazir air, wuduk kita tak dapat markah penuh, solat kita susah nak khusyuk. Tapi kalau istinja kita bagus, caranya betul, wuduk pun markah penuh, insya-Allah kita akan mudah solat khusyuk dan khudu'. Solat yang boleh menyelesaikan masalah, solat yang mampu menarik rezeki, solat yang mampu mengetuk pintu-pintu khazanah Allah Subhanahu wa taala. Wallahu a'lam bishawab. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana warzuqna 'ilma. اللهم إنا نسألك علما نافعا وعملا متقبلا وإيمانا كاملا ويقينا صادقا ورزقا واسعا حلالا طيبا مباركا فيه وشفاء من كل داء. اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن عين لا تلبع ومن خشيتك ومن دعوة لا يستجاب لها. اللهم إنا نعوذ بك من الهم والحزن ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين.